ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشائخنا ولمعلمنا ولذوي حقوق علينا شأن لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعامل lima ba'da mauti atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sekalian, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk tunaikan satu perintah yang sangat besar, yaitu perintah sembahyang fardu maghrib dilakukan dengan cara berjemaah. Dan syukur pada Allah Ta'ala beri pada kita kesihatan kaki kita, dapat kita menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana apa? Dalam satu hadis nyatakan
man tatahhar fil baitihi thumma masya ila baiti min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillahi kanat khutwatun kan kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa' darajatan. Ini kerana apa? Allah SWT telah anugerahkan kaki kita pada hari ini, syukur pada Allah. Kerana apa? Kerana sabda Nabi SAW menyatakan sesiapa yang bersuci di rumah dia, siapa yang berwuduk daripada rumah dia, kemudian dia berjalan menuju ke salah satu daripada rumah-rumah Allah. Tak kira lah masjid ke surau ke, salah satu daripada rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan solat yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kedua-dua langkah kakinya itu maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan satu dosa, dan dengan langkah yang sama Allah Subhanahu Wa Taala tingkatkan satu darjat di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan berapa langkah kaki kita daripada rumah kita ke surau ni, ke rumah Allah ni. Kan? Kalau kita kira kan, rasa daripada sini turun bawah tangga tu je dah lebih daripada 20 langkah lah. Apatah lagi daripada rumah kita. Jangan risau, walaupun kita naik kereta, naik motor, semua Allah kira belaka. Dan dikiaskan belaka. Jadi insya-Allah setiap pusingan tayar dan setiap kaki kita yang kita langkah ke masjid ni, siap titisan minyak yang membakar piston kita kan, yang membakar tu untuk menghidupkan enjin kita tu, semuanya Allah kira belaka. Sebab tu kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesibukan masa kita kat dunia ni, Allah SWT telah lapangkan masa kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Solat ni lah perantaraan satu orang hamba kepada Rabb dia. Nabi SAW menyatakan, as-salat mi'rajul mu'min. Salat itu mi'raj bagi orang-orang beriman. Orang beriman, mi'raj dia iaitu perantaraan dengan solat. Umat yang terdahulu, mereka nak minta sesuatu hajat mereka, mereka akan bertemu dengan nabi-nabi mereka. Tetapi umat ini, Allah SWT telah muliakan umat ini, tak perlu bertemu dengan nabi, tak perlu bertemu dengan siapa-siapa. Allah Ta'ala jadikan alat solat ini sebagai wasilah terus berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita syukur pada Allah. Allah Ta'ala bangkitkan kita sebagai umat Nabi SAW. Banyak kelebihan umat ini. Semua nabi-nabi mencemburui atas umat ini. Kerana apa? Kerana setiap amal yang diamalkan oleh umat akhir zaman ini, paling sedikit diganjarkan pahalanya 10 kali ganda. Nabi Isa AS meminta untuk jadi umat ini, maka Allah kata, aku dah siapkan umat ini. Tapi dia doa, ya Allah, jadikanlah aku umat ni. Maka Allah Ta'ala terima dia besok. Besok di akhir zaman besok akan datang. Apabila hampir kiamat berlaku, ini pun dah dekat dah. Maka Nabi Isa AS akan turun di muka bumi ini untuk bunuh Dajjal. Dan turun bukan sebagai Nabi, tapi turun sebagai menjadi umat Nabi SAW. Dan dia akan mengikut syariat Nabi SAW. Dia tak bawa syariat dia. Dia tak pakai kitab Injil. Dia terus pakai kitab Al-Quran. Jadi Nabi Isa AS akan turun besok di muka bumi ini dengan membawa syariat Nabi SAW. Jadi Allah Ta'ala terima Nabi Isa AS menjadi umat Nabi. Nak beritahu mulianya kita, tapi hari ini kita tak rasa perkara tersebut. Sebenarnya kita kena bangga diri kita ni menjadi umat Nabi SAW. Sebab tu kita kena banyak menselawati ke atas Nabi. Dengan sebab Nabi lah pada hari ini kita
ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita sambung pengajian kita, kitab Ushul Tauhid, musannif dia Tuan Haji Husin Kedah, nama yang lebih digelar kan, Tuan Husin Kedah. Jadi pada muka surat 48 Jawi. Rumi mungkin lebih sikit atau kurang sikit. 100 121. Macam itu. Mana dikalikan berapa? 42. Banyak beza muka surat dia tu. Sebab buku dia kecil kan. Tu yang jadi panjang tu. Kalau dilebarkan macam ni tipis je. Baik, kita masuk pada muka surat 48. Iaitu pertamanya, kita berhenti situ tadi, betul? Pertamanya, ibadat yang dibangsakan akan dia kepada badan jua. Okey, baik. Sebelum kita masuk ayat ini, kita kena kembali ke umbi sedikit. Kita reverse sedikit supaya kita faham apa benda yang pertamanya. Tiba-tiba masuk pertamanya. Jadi, kita tak tahu apa dia. Jadi, kita ambil ayat yang sebelum ni. Kita tengok umbi sikit, maka Syekh ni mengatakan, musannif mengatakan, qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi daraini amin. Ketahui olehmu, start di situ. Ketahui olehmu bahawasanya disimpan akan rukun Islam itu pada 5 perkara. Pada rukun 5 perkara itu yang seperti mana yang telah disebutkan sebelum ni rukunnya. Tiada yang lainnya daripada segala ibadat kerana bahawasanya segala ibadah iaitu tersimpan ia di dalam 3 perkara. Jadi segala ibadah itu tersimpan dalam 3 perkara. Yang pertamanya ibadah yang dibangsakan akan dia kepada perkataan, kita dah bahas dah. Yang keduanya, ibadah yang dibangsakan akan dia kepada meninggalkan akan suatu, kita pun dah bahas dah. Dan pada hari ini, yang ketiganya, ibadah yang bangsa akan dia kepada perbuatan, dan iaitu terbahagi ia yang bangsa ibadah perbuatan itu atas 3 bahagi pula. Pertamanya, 3 bahagi itu, iaitu ibadah yang dibangsa akan dia kepada badan jua. Jadi ibadah yang ketiga itu, yang kata pada perbuatan, ia dibangsakan kepada badan, anggota kita ni, yang berkaitan dengan anggota. Ibadah yang berkaitan dengan anggota. Iaitulah sembahyang. Iaitulah sembahyang. Yang ketiga ni sembahyang. Sembahyang ni kan dia punya ibadah dia banyak dengan perbuatan. Dan menjadi perbuatan itu pula menjadi rukun. Kan? Rukuk, berdiri tegak, rukuk, i'tidal, sujud, kan? Duduk antara 2 sujud, sujud balik, bangun, akan berkaitan dengan ibadah. Jadi sembahyang inilah juga merupakan dia kepala kepada ibadah, kerana Nabi SAW mengatakan as-salatu ra'sul ibadah. As-salat ra'sul ibadah. Iaitu solat itu kepala kepada ibadah. Jadi nak tengok sembahyang agama kita okey ke tak okey, kita dapat sempurna ke tak sempurna amalan kita, amalan apa? Amalan agama kita, lihatlah pada sembahyang kita. Selagi mana sembahyang kita masih lagi tak dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, sebenarnya belum lagi kita ni sebenar-benar mengamalkan agama Allah. Sebab tu Allah kata, inna salata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu
Dengan solat itu dapat mencegah seseorang itu daripada perbuatan keji dan mungkar. Tengok-tengok tak dapat lagi, masih lagi buat perbuatan keji. Umpamanya keji ni umpamanya apa? Berzina. Masih lagi berzina, kan? Mungkar. Masih lagi berjudi. Masih lagi tinggalkan sembahyang, tinggalkan perintah Allah, masih lagi buat maksiat. Ini sebenarnya bukannya masalah sembahyang tu, tapi permasalahan persiapan sebelum sembahyang itu. Kalau orang yang betul hati dia, orang yang betul dah sampai yakin dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dan pasti solat dia takkan berlaku sebegitu. Sebab kenapa dia dah tahu? Dia dah tahu siapa itu Allah. Dia dah kenal betul. Maka apabila dia dah kenal betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun pada tahap ilmul yaqin, iaitu dengan mengetahui, pasti dan pasti akan datang sifat ihsan dalam diri dia. Kan? Sifat ihsan, sifat apa? Sifat yang berbuat baik. Dia buat amal tu dengan baik. Ihsan tu kan berbuat baik. Kan? Jadi nescaya apabila dia dah tahu dah Allah Subhanahu Wa Taala ini Tuhan yang maha sempurna, maha melihat, maha mengetahui, maha berkuasa, maha memberi rezeki, maha segala-galanya maha bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti dan pasti sembahyang dia akan menjadi sembahyang yang ihsan, sembahyang yang baik, sembahyang yang mana sembahyang yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila dia sembahyang, seorang tu sembahyang, tetapi masih lagi ada kemungkaran dalam sembahyang. Dalam sembahyang masih boleh ingat perkara-perkara di luar sembahyang. Sedangkan isyarat takbiratul ihram itu sendiri dah beri isyarat kepada kita, iaitu memutuskan perhubungan kita dengan dunia. Itu nama takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan perkara yang halal. Takbir yang mengharamkan perkara yang halal. Apa perkara yang halal? Minum, makan, bercakap, bermain, bergurau, macam-macam. Semua kan halal asalnya sebelum sembahyang. Tetapi apabila angkat takbir, segala perkara-perkara yang halal yang kita buat tadi, makan, minum, bercakap, bergurau tadi, buat muamalah di luar tadi, semuanya telah diputuskan tak boleh buat dalam sembahyang. Semua perkara itu tak boleh buat dalam sembahyang. Semua diharamkan. Hati hanya sepatutnya hanya tertumpu hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi oleh sebab dengan kelemahan yang ada pada diri saya lah, pada hari ini, jadi perkara tu tak dapat. Ini kemungkinan dengan sebab kenapa? Kemungkinan sebab keyakinan kita tak betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih perlu diusahakan lagi. Iman tu perlu diusahakan lagi. Dengan cara apa? Dengan cara bercakap. Yang pertama kena bercakap. Allah perintah, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bercakaplah dengan perkataan yang hak, qawlan sadida. Qawlan sadida, tafsir Ibnu Abbas mengatakan bercakap mengenai tauhid la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya hati kita ni hanya bergantung kepada Allah. Tetapi apabila hati kita masih lagi ada bergantung kepada selain daripada Allah, maka solat kita sekali-kali tidak akan dapat solat yang sempurna. Sebab apa? Hati kita telah rosak. Hati kita telah kotor. Sebenarnya kita tak menganggap bahawa Allah Ta'ala berada di hadapan kita. Mungkin kadang-kadang baru kita nak belajar, baru jadi hal saja. Dia baru jadi hal saja, belum makam. Mana belum sampai makam lagi. Makam khusyuk tu, makam ihsan tu belum sampai lagi. Masih jadi hal lagi. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Kadang-kadang sembahyang tu, wah cantik, tapi tak jadi. Sebab apa? Baru jadi hal saja.
Kalau kita dapat istiqomahkan hal itu sehinggalah menjadi satu makam, maka dia dah lazim buat dah tak rasa apa. Baru pada sampai situ baru sampai apabila dah hal itu dah selalu berlaku, maka dia tak jadi hal lagi. Dia dah jadi satu makam. Tu dia. Dia dah jadi satu makam. Mana dia lazim perkara tu berlaku atas diri dia. Tetapi masih perkara tu masih jadi hal saja. Kan? Perlu diusahakan lagi. Sehinggalah dia menjadi makam. Sama dengan amal ikhlas kan. Ikhlas ni begitu juga. Kadang-kadang kita buat amal ikhlas, kadang-kadang lain. Masih baru jadi hal saja. Belum makam lagi. Tu yang kena usahakan. Kita kena usahakan sampai kita mencapai makam. Sampai tempat lah. Makam tu tempat. Makam tu tempat. Baru dia buat saja perkara tu. Baru perkara yang ihsan tu berbuat baik. Baru belajar buat baik. Belum betul-betul baik. Kalau dah jadi makam, dia sentiasa buat baik dah. Sampai dia bila baik dia. Tu dah jadi makam. Maknanya dia setengah-setengah keadaan dia jadi baik, setengah-setengah keadaan dia tak jadi baik. Jadi itu masih lagi dalam hal lagi, belum sampai tahap makam lagi. Apabila tahap makam ni dia dah sentiasa dah lazim buat perkara tu dah. Dia dah jadi memang sentiasa buat je. Zikir pun sama, dah istiqomah zikir je. Memang tiap-tiap petang dia duduk ngadap kiblat, banyak tu lah zikir dia. Mula-mula jadi hal. Kejap-kejap zikir, kejap-kejap tak zikir. Tapi dah lama istiqomah, dia jadi makam. Dia jadi satu tempat. Ni makam dia dah zikir tempat ni. Makam ni dia, perhubungan dia dengan Allah. Kedudukan dia di sisi Allah. Tu kedudukan dia tu. Tu ke arah lagi tu baru hal lah je. Masih dalam hal lagi lah. Maknanya masih lagi usaha lagi. Kan? Kita baca masih tak datangkan makna yang sebenar lagi. Dia apabila sampai makam ni, makna sembahyang tu datang dalam diri kita. Allah akan buka. Apabila kita istiqamah. Sebab itulah sebab salah satu karamah, antara karamah-karamah yang besar juga iaitu istiqamah dalam amalan. Itu juga karamah. Karamah ni bukannya hanya keluarkan air kat tangan ke, tiup ke orang, sembuh orang. Salah satu karamah yang besar adalah istiqamah di dalam amalan. Kalau ada khusyuk, istiqamah ada khusyuk. Kalau ada zikir, istiqamah ada zikir. Tak tinggal, walau macam mana pun, walaupun dia dicincang, walaupun dia dibakar, dia tetap dia berzikir, dia akan bagi masa. Kalau kita baru jadi hal saja, hal ni maknanya ada waktu kita zikir, ada waktu kita tak zikir, jadi baru jadi hal saja. Jadi belum sampai lagi lah, belum sampai lah makam ni, mana baru jadi hal je lah. Jadi apabila dah jadi makam tu, maka dia istiqamah dia buat. Dia dah tak tahu, dia dah putuskan hubungan dia dengan dunia. Sebab dia dah tahu depan ni dia dengan Rabb dia. Sebab tu salah satu Nabi SAW mengatakan umat akhir zaman ni salah satu yang diangkat adalah kekhusyukan dalam sembahyang. Tu yang perlu diusahakan tu. Jadi apabila kita dengar kisah-kisah, kita dengar kisah-kisah orang yang khusyuk dalam sembahyang, kita mulai datang ragu pada kisah tersebut. Kan? Macam mana dia sembahyang, cabut panah pun tak rasa. Kita dah mulai ragu. Kan? Tengok macam mana dia sembahyang ni. Satu apa pun dia tak fikir, dah tak dengar apa. Kita mulai ragu. Ni sebab kenapa? Punca dia keimanan kita tadi. Punca dia iman kita belum betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kita ada keraguan dalam kisah-kisah yang pelik-pelik. Sebab apa? Kita tak sampai lagi. Tu dia kata tu. Kita tak sampai lagi. Itu yang kita tengok orang pelik. Kalau tengok pada kisah Imam Syafi'i,
radhiyallahu dia khatamkan Quran 60 kali dalam bulan Ramadan. Kita pun, wih, kan rasa pelik tu. Sebab apa tak sampai. Kita tak sampai lagi makam dia. Kalau Allah Ta'ala nak berikan keberkatan masa kepada dia, siapa boleh lah. Sebab yang jadikan makam tu Allah. Ni yang kita nak sampai betul-betul, orang nak faham betul-betul. Bukannya orang yang ilmu hakikat ni, bukan ilmu hakikat ni maknanya pijak bumi bergegar, bukan tu. Hakikat tu bukan tu. Orang ni salah faham. Ilmu hakikat makrifat ni, dia menyangkakan bahawa ilmu hakikat makrifat ni, dia boleh jadi macam Tok Bomoh. Itu silap. Jangan jadi macam gitu. Tujuan untuk dapatkan karamah, tujuan untuk dapatkan imbalan-imbalan, sebenarnya itu tak ada makam lagi tu jahil lagi. Masih lagi jahil dalam amal. Sebab tu Imam Ibn Athaillah mengatakan, seseorang itu masih lagi bergantung kepada amal, maka satu kejahilan. Bergantung pada amal pun satu kejahilan lagi. Allah, tinggi halus. Itu dah tinggi ya. Itu lagi tinggi. Sebab tu apabila mengaji tasawuf, tauhid dah selesai sebenarnya. Apabila mengaji tasawuf ni sebenarnya, perkara yang pertama kita perlu selesaikan adalah tauhid. Apabila tauhid kita selesai, mengaji tasawuf dah tak pelik lah. Jadi benda-benda yang datang kita tak pelik lah. Memang akan datang. Sebab kita dah tahu dah, Allah Ta'ala yang kurniakan segala perkara ni. Apa-apa perkara, Allah yang kurniakan. Bukannya makhluk Allah. Jadi dah tak ada mustahil. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Semua bagi Allah adalah harus saja. Segala perkara yang Allah jadikan, semua harus pada hak Allah. Kita yang mustahil sebab kita makhluk. Itu yang kita rasa macam tak sampai lagi. Kata tak sampai. Tu kena usahakan. Sebenarnya kita jauh lagi ni. Sebenarnya kalau periksa balik macam saya lah, jauh. Sebenarnya jauh lagi. Diri saya lah. Sebenarnya jauh lagi. Tak sampai lagi makam. Allah Akbar. Banyak lagi benda-benda yang ghaflah lalai buat lagi. Orang-orang yang betul yang dekat pada Allah ni lainnya. Dia dah tak ada sibuk dunia lagi dah. Tak sibuk. Bukan kata tak sibuk tu tak kaya, dia miskin kan. Dia tak sibuk dengan dunia. Macam Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dia tak sibuk dengan dunia, biar. Kan? Dia ada orang uruskan dah. Selesai. Orang kaya. Nabi SAW lagilah orang yang tak sibuk dengan dunia. Harta banyak. Nabi orang paling kaya sekali. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dengan Nabi SAW kaya lagi Nabi SAW. Tapi Nabi macam mana? Nabi tak sibukkan diri dengan hal-hal tersebut. Tu dia, tu dah sampai makam. Jadi kita masih lagi sibuk dengan ghairullah. Ghairullah, apabila kita sibuk dengan ghairullah, mana kita sebenarnya belum lagi sampai. Masih ada ghairullah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi sebab itulah kita nak zikir wirid ma fi qalbi ghairullah, kan? Nak pujuk hati tu, keluarlah, tak ada apa dalam hati, hanya Allah. Kan? Lain-lain ma fi qalbi, dalam hati tu tak ada selain daripada Allah. Allah aja. Kita nak bagi tahu ma fi qalbi ghairullah. Dalam hati tu tak ada selain daripada Allah. Hanya Allah aja dalam hati. Itu nak usahakan. Sebab bercakap ni dia bantu kepada amal. Sebab itulah mazhab Syafi'i sunat melafazkan amal. Kan? Macam semayang. Yang rukunnya lah niat aja. Tapi yang lafaz sunat. Usalli fardal maghribi tadi. Sunat dia sebut tu. Tapi yang rukunnya, yang wajib kita sebut, yang dalam hati itu sahaja aku solat fardu maghrib tadi. Itu yang wajibnya. Yang sebut tu sunat. Sebab apa? Mulut ni membantu amal, membetulkan hati tu. Sebab tu zikir. Zikir itu nak membetulkan hati. Baik. Dan yang keduanya, ibadat yang dibangsakan akan dia kepada harta jua, iaitulah zakat. Yang kedua jatuhnya zakat. Ibadat yang berbentuk perbuatan, yang kedua adalah zakat. Zakat kan perbuatan, ambil harta keluarkan. Ambil harta keluarkan. Ambil harta keluarkan. Kaki berjalan, pergi ambil harta, jalan. Dia perbuatan. Artinya dia
amalan yang berbentuk yang berbangsa perbuatan. Jadi zakat. Jadi cukup haul, cukup nisab, zakat. Syarat zakat mesti cukup haul dan nisab. Kalau nisab cukup, haul tak cukup, tak ada. Mana belum sampai, kena tunggu dua-dua juga. Apabila sampai haul mesti sampai nisab barulah zakat. Tapi sampai haul, nisab tak sampai lagi. Kan nisab harta tu tak sampai lagi. Apa nak dikeluarkan? Tak wajib lagi keluar zakat. Zakat ni mesti ada haul dia, cukup tahun dia, cukup simpanan dia. Cukup dia punya banyak ada tu cukup. Kalau emas berat dia cukup, bijian banyak ada cukup, binatang cukup ternakan dia tu, cukup nisab, cukup haul, barulah dikenakan zakat. Kalau tak cukup, tak keluar zakat. Ni ibadat yang berbentuk perbuatan juga. Bukannya senang tu. Nak keluar zakat nampak macam senang sebut zakat. Sebut senang zakat. Semua boleh sebut zakat. Tapi nak keluarkannya, tanyalah orang yang wajib atas zakat atas diri dia. Dia tahu lah. Macam saya, harta belum sampai tahap zakat lagi. Macam saya ni harta belum tahap zakat lagi. Tak tahu yang lain. Yang wajib atas saya fitrah. Masih fitrah. Belum ada tak kena lagi zakat harta tu belum kena lagi. InsyaAllah kan. Golongan B40. Belum tahap kena zakat. Kena tengoklah kadar sekarang zakat harta berapa sekarang, kena rujuk pada jabatan zakat. Tengok sekarang berapa kadar. Tengok kadar gitu. Begitu juga dengan emas. Emas kerana ditukar dengan wang nilai. Sebab emas ni berubah. Jadi kena tengok juga pusat bakat sebab dia berubah-ubah. Sebab emas tu ialah berat dia. Tapi yang masalahnya duit tu. Harga emas tu turun naik. Tu yang berubah-ubah harga zakat emas tu. Sebab dia harga dia tu. Emas kan dia turun naik. Itu yang masalah. Tu bagus pakai emas tu bayar. Senang. Tu dia. Yang ketiganya ibadat yang berurusan daripada badan dan harta, iaitulah haji. Yang ketiga tu ibadat yang berkaitan, yang berhubungan dengan anggota dan juga harta, iaitu haji. Ini ibadat yang ketiga. Ini yang berkaitan dengan perbuatan. Dan bahawasanya ibadat harta dan haji itu tiada disebut segala ibadat. Dan bahawasanya tiada disebut segala ibadat yang lain daripada 5 perkara itu di dalam rukun Islam, kerana yang 5 itu fardu ain. Dia tak sebut selain daripada 5 ni. Sebab apa? 5 tu apa tadi? Mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat dan tunaikan haji. Hanya ini saja disebut. Ini dipanggil sebagai rukun Islam. Ini rukun pun bukan rukun yang hakiki, dipanggil rukun urfi, rukun secara uruf saja. Sebab apa? Ada perkara-perkara yang mu'zam, perkara-perkara yang besar yang ada dalam Islam. Kalau dia tinggalkan salah satu daripadanya, maka dia tak terkeluar lagi daripada Islam, tetapi dia fasik, dia meninggalkan perintah Allah, dia berbuat dosa saja. Itu beza dia. Berbeza dengan rukun iman. Rukun iman dipanggil rukun hakiki. Sebab apa? Sebab perkara-perkara itu berkaitan dengan aqaid, berkaitan dengan akidah. Salah satu daripadanya dia tak terima percaya, maka jatuh kafir. Salah satu daripada 6 rukun tak percaya, jatuh kafir. Itu dipanggil rukun hakiki. Itu dia. Jadi sebab dikatakan diletakkan 5 saja sebab dia fardu ain. Dan yang lain daripada 5 itu seperti sedekah sunat, apa benda semua, kan? Yang lain daripada 5 itu sunat jua atau fardu kifayah. Seperti perang sabilillah, perang sabil, fardu kifayah. Mesti kena ada orang yang sambut takazah, orang yang sambut ambil tanggungjawab. Dia kata ambil tanggungjawab apabila ada peperangan antara orang kafir dan Muslim, kena ada orang ambil tanggungjawab.
Kalau tak ada ambil tanggungjawab, dia tak jadi fardu kifayah, dia jadi fardu ain lagi setiap manusia. Tetapi sekiranya ada sebahagian daripada golongan orang yang beriman ambil bahagian, maka gugurlah salah satu daripadanya. Mana gugurlah fardu ain jadi fardu kifayah saja. Jadi apabila kalau tak ada terbitkan seorang pun daripada tentera untuk menangani musuh orang kafir, maka untuk usahakan tentera tu dah jadi fardu pula. Bukan fardu kifayah, fardu. Kalau dah ada unit masing-masing, yang lain jadi sunat saja. Jadi fardu kifayah dah ada segolongan untuk menentang, dah bina askar. Macam kita dah ada unit askar. Askar dah bantu kita untuk ni, terlepaslah layanglah yang lain. Tapi kalau tak ada, wajib kena wujudkan. Macam orang mengetahui tentang semayang berjemaah. Semayang berjemaah hukum pada qaryah fardu kifayah. Tetapi seorang pun tak tahu tentang semayang ni, maka bukan jadi fardu kifayah, dia jadi fardu ain lagi. Sehinggalah dah terbit dalam perkara tu, dah ada, baru dia jadi fardu kifayah. Tu. Kalau seorang pun tak ada, sebab tu kena wujudkan satu tempat tu, seorang imam mesti kena wujudkan. Mesti kena wujud. Tak wujud, kena usaha wujud. Satu kampung bertanggungjawab untuk wujudkan perkara tersebut. Jadi macam mana? Satu kampung kena belajar. Satu kampung kena belajar. Sehinggalah terbitnya seorang imam. Jadi perkara tersebut dah gugur lah. Dah gugur, dah ada imam dah, baru boleh diri semayang berjemaah. Ini imam pun tak ada. Macam mana nak terlepas fardu kifayah tu? Fardu ain pun tak lepas. Kan? Apa tak lagi fardu kifayah. Kalau dah ada dah imam, dah ada dah jemaah, yang jemaah yang lain tak datang ke surau, ke masjid tu, dah lepas. Daripada fardu kifayah. Tapi satu manusia pun tak terbit lagi. Orang yang nama imam pun tak ada lagi. Dia bukan rukun fardu kifayah lagi, fardu ain dah. Nak kena setiap kampung semua kena belajar. Macam mana nak jadi imam? Kena belajar. Begitu juga bahagian pengurusan jenazah. Kalau tak ada dalam kampung yang pandai, cerdik pandai untuk uruskan jenazah, wajib dia kena wujudkan. Wajib semua satu kampung kena belajar. Sehinggalah terbit orang yang boleh pandai menguruskan jenazah. Dah ada orang tu. Jadi orang tu buat, yang lain selamat. Yang tak buat tu selamat. Baru jadi fardu kifayah. Kalau tak ada seorang yang tahu pun, semua jatuh fardu ain, bukan lagi fardu kifayah. Tu kita kena faham tu. Kita sangka ada orang yang ambil tanggungjawab kan, sebab kita tak pernah ambil tanggungjawab. Tu dia. Tu dia. Dan bahawasanya didahulu akan bilang yang 5 itu dengan mengucap 2 kalimah syahadah, kerana ia asal ataupun usul agama dan syaratnya. Sebab diletakkan syahadah tu sebab apa nombor 1? Sebab dialah syarat nak amalkan semayang, nak bayar zakat, nak buat haji. Pertama sekali kamu kena mengucap 2 kalimah syahadah. Ini syarat dia. Mesti. Kalau tak ada 2 kalimah ni, maka kamu tak boleh mengerjakan ni. Ini bagi orang kafir. Kan dulu kita cerita pasal Islamnya orang kafir tu. Jadi orang kafir yang baru nak masuk Islam, syarat dia mesti kena 2 kalimah syahadah ni dia kena ucap. Tetapi untuk orang anak-anak yang beriman, maknanya keluar daripada perut orang yang beriman, anak dia tu mengikut agama pada bapa atau maknya itu. Jadi tak perlu. Maknanya dia dah automatik, dia dah kira sebagai mengucap 2 kalimah syahadah. Dia dah dibesarkan dengan tauhid sebenarnya. Sepatutnya begitu. Sepatutnya berlaku begitu. Dia dibesarkan dengan tauhid. Tapi apa yang berlaku di sebaliknya. Sampai mengucap pun tak gerti. Mengucap tak gerti, tak payahlah tanya semayang lagi. Kalau kita dah periksa, dia mengucap pun tak gerti, tak payahlah tanya semayang lagi. Mengucap tu pun dah cukup dah bagi dia. Kita dah faham dah bagaimana keadaan dia tu. Dia satu orang Islam, bukan orang kafir. Kalau orang kafir mu'allaf boleh perkira lagi.
Tapi memang lahir daripada orang Islam. Tak reti mengucap, tak reti baca Fatihah. Tak payah tanya dia sembahyang ke tak payah tanya. Ha. Sebab perkara apa? Perkara yang fardu pun tak dapat dia selesai lagi. Macam mana kalau dia sembahyang pun sembahyang dia tak sah. Kalau sembahyang dia pun tak sah, tak perlu ditanya lagi. Sebab tu kena didik. Sebab tu agama tu kena didikkan daripada kecil lagi. Sebab tu Nabi SAW mengatakan talabul ilm minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu daripada buayan sehinggalah ke liang lahat. Daripada kocik dia kena tuntut ilmu. Sehinggalah kita masuk ke lubang kubur. Itulah pengakhiran. Dah masuk kubur, selesai. Selesai pun tak selesai lah. Tengoklah amal kita macam mana besok. Dan barang yang lain daripadanya itu furuknya. Yang lain tu macam semayang sunat, sedekah dan sebagainya. Ini furuk, cabang-cabang agama. Itu dipanggil furuk, cabangan agama. Dan masyrutnya, iaitu syarat-syarat dia je. Kemudian sembahyang, yang keduanya sembahyang pula. Kerana apa? Kerana bahawasanya ia tiang agama. Dan berulang-ulangnya sembahyang itu dengan berulang-ulang hari. Tiap-tiap hari memang kena sembahyang. Inna salataka nas'alal mu'minin kitabam mawquta. Sesungguhnya telah difardukan ke atas tiap-tiap orang yang beriman itu sembahyang fardu yang telah ditetapkan waktunya. Mengikut waktu tiap-tiap hari kena buat. Sebab tu Nabi SAW menyatakan as-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan sembahyang maka dia mendirikan agama. Sebab dia tu tiang agama. Sebab tu nak tengok seorang tu sempurna tak sempurna, tengoklah sembahyang dia. Kalau sembahyang dia sempurna, yang lain tu insya-Allah kira selesai. Kalau tak selesai bab sembahyang, dalam kubur pun tak selesai. Itu nak kena tahu tu. Dalam kubur pun tak selesai. Dan berhimpun di dalamnya dalam solat itu segala jenis ibadat yang dibangsakan akan dia kepada niat hati dan perbuatan anggota dan perkataan lidah, fardunya dan sunatnya. Nampak? Sebab dalam sembahyang tu dihimpunkan segala ibadah, yang jenis perbuatan, yang jenis bercakap, yang jenis sunat, yang jenis fardunya, semuanya dihimpunkan dalam sembahyang itu. Dirupakan segala ibadah tu bentuk solat. Sebab tu solat tu lambang ubudiyah, lambang penghambaan adalah solat. Solat lah. Kan? Sebab tu solat tu penting kita kena jaga. Jaga lain. Sembahyang dengan jaga sembahyang lain. Jaga sembahyang ni dia menjaga seluruh adab-adab sembahyang. Kemudian zakat. Kemudian tu zakat. Kerana apa? Kerana bahawasanya berulang-ulang menyebut Allah Subhanahu Wa Taala akan dia dalam Quran. Kemudian daripada sembahyang lagi yang dibangsakan kepada harta, yang bergantung dengan dia harta itu oleh beberapa ibadah pula. Dengan harta tadi, dia tadi ada berkaitan dengan beberapa ibadah yang lain yang berkaitan dengan harta. Tu dia. Kemudian puasa. Kemudian puasa. Kerana bahawasanya ia ibadat daripada jihad meninggalkan akan suatu, iaitu yang terlebih musyaqqah atas nafsu, yang terpaling susah. Yang terpaling susah atas nafsu daripada perbuatan. Lagi pula yang berulang-ulang ia pada tiap-tiap tahun. Nafsu memang tak suka, susah. Tak makan. Sebab kenapa tak makan? Hari-hari dia makan. Hari-hari dah makan. Ngumpat dah tak boleh. Padahal mengumpat ni bila-bila tak boleh. Tapi dia jadikan bulan puasa tak boleh ngumpat. Kan? Padahal ngumpat tapi memang daripada awal tak boleh. Kan? Semua tak boleh puasa. Puasa ni. Kan? Macam-macam perkara tak boleh buat dalam bulan puasa. Kan? Semuanya ditahan. Nafsu tak boleh. Nak bersetubuh dengan isteri pun tak boleh. Walaupun isteri tu halal. Walaupun halal. Walaupun tak datang haidnya. Tetapi dalam waktu yang ditentukan tak boleh kamu bersetubuh, tak boleh bersetubuh. Kan nafsu tak suka tu. Dan lagi sebab tu makruh orang yang bernikah pada bulan
puasa. Itu sebab Itu sebab makruh tu. Sebab nafsu tu. Sebab apa? Dia mendorong kepada melakukan. Kalau orang dah lama ni, orang dah lama pun dah susah nak jaga, apatah lagi orang yang baru kahwin. Kan? Tengah puasa. Puasa tak buat apa-apa, cuti pula, kena-kena pula PKP tarik. Tengok sebelah muka bini, tengok kanan bini. Bini. Puasa pula tu, puasa. Pakal je puasa nafsu cakap. Kan? Kalau tak puasa hilang dah dia. Tu yang banyak anak PKP keluar tu. Kan? Jadi itu cakap susah. Ibadat puasa ni ibadat susah. Dia lawan nafsu. Nak lawan nafsu ni musyaqqah. Mana satu kepayahan, satu kesusahan. Tu dia. Kemudian haji. Kerana bahawasanya ia bergantung dengan selama-lama umurnya, satu kali jua. Mana semua hidup sekali. Fardu atas dia. Kalau nak buat lagi jadi suruh. Tapi yang fardu dia sekali tu. Sebab tu yang sekali tu buat betul-betul. Jangan main-main. Jangan sibuk duk selfie je. Sekarang ni semua duk sibuk selfie je. Itu yang masalah tu. Jadi apabila ibadat fardu ni kita kena jaga betul-betul. Sebab ibadat haji ni makan masa yang lama. Kalau umrah tu masih tu lagi tu sebab sunat. Ni masalah ni ibadat fardu haji ni. Haji ni betul-betul kita bukan senang nak dapat. Duit ada pun belum tentu boleh pergi. Jangan ingat cakap duit ada boleh pergi haji. Belum tentu boleh pergi. Ada duit pun belum tentu. Bukan senang. Jadi siapa yang dah dipilih oleh Allah untuk tahun ni, siapa yang dipilih pergi haji, jadi buatlah betul-betul. Kalau boleh telefon tu letaklah kat dekat hotel. Letak kat hotel, jangan bawa, biar recharge. Dah penuh. Malam kan bokol anak tanya apa. Kalau boleh tak payah. Putuskan hubungan. Sebenarnya apabila kita pergi Mekah tu kita putuskan hubungan ni. Lajar. Untuk ibadat haji tu. Kalau umrah tu masih ringan lagi sebab ada sunat. Dia sunat ni yang fardu ni kita jaga. Bukan senang nak buat. Kok dah batal nak ulang balik tak tahu bila boleh pergi. Allah. Nak kena jaga pantang larang dia lagi kan. Kerana bahawasanya haji itu bergantung dengan selama-lama umurnya, satu kali jua, dan mendatang akan dia itu atas kebanyakan perbuatannya. Sekali. Dan mendatangkan akan dia perbuatan ibadah haji itu atas kebanyakan perbuatannya itu yang disukai oleh nafsunya. Sebab tu diletakkan haji tu last sekali. Sebab dia ibadat yang mana berkaitan dengan nafsu dia kan bebas. Kalau pergi nak apa? Kalau nak macam contohnya Safa Marwah tu kan, tak kisahlah nak nyanyi lagu Isabella pun nak uzbillah. Sah, yang penting cukup dia punya tujuh, dia punya berlari dia tu. Safa Marwah tu cukuplah. Walaupun dia nyanyi benda satu perkara yang tak patut dibuat, dia menyanyilah ketika dia lagi sah ibadat dia. Tu yang nafsu suka sebab dia bebas. Nafsu suka, tapi janganlah menyanyi lagu Isabella pula berlari. Doa lah banyak. Zikir pada Allah, tak reti apa-apa, sebut je lah Allah. Tu paling senang sekali. Tak reti nak baca doa tu tak hafal, sebut je nama Allah. Pasti dilipat kali gandakan. Yang penting kiraan cukup. Jangan tak cukup. Tak cukup, kita pula balik kan. Konolah dam. Main dam haji. Tu apa tu main dam haji, tengoklah berapa ekor kambing pula kono. Kan? Tu bab haji. Wallahu a'lam. Cukuplah tu. Wallahu a'lam. Cantiklah tu dia berhenti. Dapat punam lah, terlebih sangat. Ada pula bunyi Oh, dah tutup bunyi dia. Baguslah. Tengok waktu iqamah yang saya tengok atas tu. Saya cakap asal tak bunyi-bunyi, selalu bunyi tit. Yang kat sana bunyi Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma hadina wa hadimina wa hadinna sajami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hadina siratakal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.